Trump membalikkan keadaan selepas Putin menyerang Romania dan Eropah berada dalam keadaan berjaga-jaga maksimum pada hari Jumaat 29 Mei 2026. Kerana drone Rusia memasuki ruang udara Romania semasa serangan terhadap Ukraine dan mengenai bangunan kediaman di Galati di timur Romania, sebuah negara anggota NATO. 2 orang cedera, penduduk dipindahkan dengan tergesa-gesa dan jet pejuang F-16 dikerahkan untuk melindungi ruang udara Romania. Sementara pemimpin Eropah bergegas mengecam Moskow dan meminta tindak balas daripada Pakatan, Trump menahan tekanan dan tidak menyerahkan kepada birokrat seperti biasa untuk memulakan perang automatik dengan Rusia. Eropah menjerit meminta pertahanan kolektif, tetapi hakikatnya mendedahkan satu kebenaran yang tidak menyenangkan. Mereka yang bercakap tentang menentang Putin selama bertahun-tahun masih bergantung kepada kekuatan ketenteraan Amerika apabila api sampai dekat dengan sempadan. Apa yang Putin cuba uji? Kenapa Eropah panik? Bagaimana Trump berjaya mengubah keadaan? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan itu berlaku pada waktu awal pagi ketika Rusia melancarkan drone ke atas sasaran Ukraine yang berhampiran sempadan Romania. Salah satu daripada drone ini memasuki ruang udara Romania dan terhempas di atas blok apartemen di Galati, sebuah bandar di tenggara Romania. Ia terjatuh berhampiran Ukraine dan sungai Danube. Letupan itu menyebabkan kebakaran, membawa pasukan penyelamat ke lokasi dan memaksa puluhan penduduk dipindahkan. Romania mengesahkan pelanggaran ruang udaranya, memanggil mesyuarat keselamatan dan memanggil duta Rusia untuk memberi penjelasan. NATO mengecam tindakan itu dan berjanji untuk memperkuat pertahanan wilayah sekutu. Reaksi pertama dari pihak kiri adalah cuba meletakkan kes ini ke atas bahu Trump. Jalan ceritanya sudah diketahui. Jika Presiden bertindak balas dengan kekuatan serta-merta, mereka menuduhnya mahu mencetuskan perang dunia. Jika dia menunggu siasatan ketenteraan dan diplomatik, mereka menuduhnya lemah. Trump tidak terperangkap dalam permainan itu. Dia telah menjelaskan bahawa krisis yang melibatkan NATO, drone, Rusia dan wilayah Eropah tidak boleh diputuskan. Bukan kerana jeritan di media sosial atau pengulas yang mahu menolak Amerika Syarikat ke satu lagi peningkatan ketegangan tanpa penghujung. Romania bukan sekadar bertahan di atas kertas. Kerajaan Romania telah mengerahkan jet pejuang F-16, menggerakkan pesawat sokongan dan memastikan juruterbang bersedia untuk bertindak terhadap sasaran di ruang udara mereka. Namun begitu, drone itu tetap sampai ke bangunan tersebut. Perincian ini mengubah segalanya kerana ia menunjukkan bahawa masalahnya bukan sekadar kehendak politik Amerika. Masalahnya ialah keupayaan sebenar Eropah untuk mempertahankan langit mereka sendiri daripada drone kecil, laluan yang mengelirukan dan serangan yang berlaku pada awal pagi berhampiran kawasan awam di wilayah yang sedang mengalami perang berpanjangan. Di sinilah Donald Trump mengubah keadaan. Dia tidak muncul tergesa-gesa untuk berjanji memberikan cek kosong. Dia juga tidak menjadikan artikel 5 sebagai tajuk utama yang menimbulkan panik. Dan dia tidak membiarkan Eropah menyerahkan keselamatan mereka kepada pihak lain sekali lagi. Romania ialah ahli NATO. Eropah mempunyai kerajaan, jeneral, bajet, industri, sempadan langsung dengan peperangan dan ucapan keras terhadap Moskow. Bila drone mengenai Galati, soalan yang merisaukan Brussels bukan sahaja apa yang akan dilakukan oleh Washington. Soalannya ialah, mengapa benua yang bercakap tentang otonomi strategik masih perlu menunggu Rumah Putih untuk mengetahui sejauh mana mereka boleh pergi? Putin juga telah menguji had itu. Walaupun Moskow mengatakan bahawa sasaran utama adalah Ukraine, tanggungjawab politik tetap terletak pada Kremlin. Rusia tahu bahawa serangan berhampiran sempadan NATO membawa risiko. Mereka tahu bahawa drone boleh tersasar, terhempas, melintasi radar dan mengenai wilayah sekutu. Dengan mengekalkan tekanan ini di tebing sungai Danube dan ke atas bandar-bandar Ukraine yang berhampiran Romania, Putin mengukur reaksi pakatan itu. Dan beliau memerhati siapa yang bertindak tegas, siapa yang bertindak dengan ketakutan dan siapa yang cuba menggunakan insiden itu untuk menyerang Trump. Eropah menjadi panik kerana mereka faham betapa besarnya masalah itu. Ia bukan sekadar serpihan yang hilang di kawasan terbuka. Ia adalah impak pada bangunan kediaman di dalam sebuah negara NATO.
Ia adalah peringatan keras bahawa perang antara Rusia dan Ukraine sudah menghampiri struktur keselamatan Eropah. Perbezaannya ialah Trump tidak ikut dalam sandiwara panik itu. Dia mengekalkan kuasa Amerika, mengelak daripada membuat kenyataan terburu-buru dan membiarkan NATO terlebih dahulu menggunakan mekanisme yang betul, siasatan, perundingan, pengukuhan pertahanan udara dan tekanan diplomatik ke atas. Artikel 4. NATO ia wujud untuk saat-saat seperti ini, apabila sebuah negara sekutu merasakan keselamatannya terancam dan memanggil ahli-ahli lain untuk berunding. Artikel 5 adalah tahap yang berbeza kerana ia berkaitan dengan pertahanan kolektif selepas serangan terhadap ahli pakatan. Donald Trump menahan kekeliruan ini kerana dia tahu bahawa perbezaan antara berunding dengan sekutu dan memasuki konfrontasi langsung dengan sebuah kuasa nuklear adalah sangat besar. Kepimpinan yang serius tidak melangkah langkah hanya untuk memuaskan tajuk utama. Marco Rubio sudah pun menunjukkan pendekatan yang lebih realistik. Amerika Syarikat boleh membantu apabila ada peluang untuk mencapai hasil, tetapi tidak mahu terperangkap dalam mesyuarat yang tidak berkesudahan, yang tidak mengubah keadaan di medan perang. Washington tidak perlu meninggalkan Romania untuk mengelakkan histeria dan juga tidak perlu mengisytiharkan perang untuk menunjukkan kekuatan. Trump memaksa Eropah untuk memikul tanggungjawab sambil mengekalkan kuasa Amerika sebagai alat tekanan, bukan sebagai butang automatik di tangan birokrat asing. Reaksi NATO juga menunjukkan bahawa insiden ini akan membawa kepada pengukuhan pertahanan, terutamanya terhadap drone. Galak telah mendedahkan satu kelemahan praktikal, mengesan tidak bermakna meneutralkan. Menghantar pesawat pejuang ke udara tidak menyelesaikan segala-galanya apabila sasarannya kecil, pantas dan boleh jatuh di kawasan bandar. Oleh itu, tuntutan seterusnya adalah untuk radar yang lebih baik, pertahanan udara jarak dekat dan koordinasi yang lebih pantas antara Romania, Poland, negara-negara Baltik dan ahli-ahli lain di barisan hadapan. Antara Romania, Poland, negara-negara Baltik dan ahli-ahli lain di barisan hadapan. Peperangan moden tidak menunggu ucapan yang indah. Ia menguji peralatan, kesiapsiagaan dan arahan. Perbandingan yang paling penting datang dari Poland pada November 2022. Dalam insiden itu, satu letupan membunuh 2 orang di Preziodov, berhampiran sempadan dengan Ukraine, dan ramai yang segera menyalahkan Rusia secara langsung. Selepas itu, siasatan menunjukkan bahawa peluru berpandu itu mungkin datang daripada pertahanan udara Ukraine semasa cubaan memintas serangan Rusia. Pengajarannya sangat pahit. Apabila NATO bertindak tergesa-gesa, ia boleh menukar tragedi menjadi kesilapan strategik. Trump tahu tentang perangkap seperti ini. Oleh itu, dalam kes Romania, tindak balas mesti tegas terhadap Moskow, tetapi berdasarkan fakta. Tekanan terhadap Putin tidak bergantung kepada pertunjukan. Ia boleh datang melalui pengukuhan ketenteraan di sayap timur, pertahanan terhadap drone, sekatan yang lebih tepat, perkongsian risikan dan peningkatan kos untuk setiap pelanggaran ruang udara sekutu. Inilah logik yang penting bagi Amerika Syarikat, menghalang Rusia daripada menormalkan kejadian drone jatuh di wilayah NATO tanpa membenarkan Eropah menjadikan setiap insiden sebagai alasan untuk Washington menanggung risiko yang lebih besar secara bersendirian. Donald Trump mengubah keadaan kerana beliau menghalang naratif anti-Donald Trump daripada menggunakan Romania sebagai alasan untuk 2 pembohongan pada masa yang sama. Pembohongan pertama ialah mengatakan bahawa berhati-hati itu adalah kelemahan. Pembohongan kedua ialah berpura-pura bahawa Eropah sudah bersedia untuk berdepan dengan Vladimir Putin secara bersendirian, sedangkan mereka masih menunggu reaksi dari Amerika Syarikat. Drone di Galate telah mengenai Romania, mencederakan orang awam dan menakutkan NATO. Donald Trump tidak perlu menjerit untuk mengawal permainan ini. Dia perlu memastikan Rumah Putih tidak terjebak dalam histeria, mengekalkan pakatan pada haluan tidak balas yang terukur, dan menjelaskan bahawa wang, tentera dan kuasa Amerika Syarikat tidak akan digerakkan kerana panik Eropah, tetapi atas kepentingan Amerika. Saya Myusung Alvis Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.